kosmetik timbal kilo merupakan satu perkara yang tidak asing lagi yang berlaku di negara kita. Namun walaupun ianya nyata dapat mengundang bahaya terhadap si pemakai, mengapa masih lagi ramai pengguna yang masih belum menyedarinya? Bukan itu sahaja, penjualan kosmetik timbal kilo ini banyak dilakukan secara meluas sama ada di atas talian serta di toko-toko jamu. Walaupun pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah berkali-kali mengeluarkan amaran melalui media cetak serta media elektronik, namun masih lagi ramai pengguna yang tetap berdegil menggunakan produk yang berbahaya ini. Pada temu bual kali ini, kita akan mengupas hal-hal yang berkait rapat dengan kosmetik timbal kilo ini. Mengapa ianya berbahaya dari segi aspek kesihatan serta apakah hukum dari segi hasil penjualan kosmetik tersebut. Jadi di sini kita bawakan dua orang panel khas yang akan memberi pencerahan tentang topik yang akan kita bincangkan. Jadi oleh itu saya perkenalkan Encik Muhammad Syakirin Islah bin Cik Razali yang merupakan graduan jurusan perubatan dan pembedahan. Terima kasih Encik Syakirin kerana sudi bersama kami pada hari ini. Di samping itu kita bersama kita juga seorang lagi panel jemputan iaitu Ustaz Abu Yazid Al-Bustami bin Muhammad yang juga merupakan graduan daripada Universiti Al-Azhar. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang panel kerana sudi bersama kami pada malam ini bagi mengupas isu yang bakal kita bincangkan. Jadi soalan pertama ingin saya tanyakan kepada Encik Syakirin. Okay. Menurut kajian Encik Syakirin, produk ataupun kosmetik timbal kilo ini mengandungi bahan yang berbahaya antaranya ialah merkuri. Jadi boleh Encik Syakirin terangkan secara detail apakah itu merkuri dan apa kesannya terhadap kesihatan si pemakai. Silakan Encik Syakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan secara tidak panjang tetapi padat. Merkuri adalah jenis unsur logam yang terhasil secara semu terjadi di mana-mana di persekitaran kita. Merkuri ini dia boleh mengambil bentuk dari macam-macam bentuk. Dia ada dalam bentuk cair ataupun dalam bentuk yang solid. Tetapi yang paling banyak kita lihat ialah di dalam bentuk cecair padat yang berwarna berkilat, berwarna putih perak. Okey, jadi merkuri logam ini mempunyai banyak kegunaan dalam bukan sahaja kosmetik, termasuk yang kita sedia maklum dalam termometer, Swiss electric dan amalgam pendidikan sampai gigi. Dan juga untuk beberapa pembuatan industri. Selain merkuri logam tadi, unsur tersebut juga dapat wujud bila dia berkombinasi dengan unsur lain untuk membentuk satu sebatian. Yang mana sebatian merkuri ini adalah bentuk yang paling banyak wujud secara semula jadi di persekitaran kita. Dan penggunaan sebatian tersebut dalam produk kosmetik telah diatur ketat oleh United States Food and Drug Administration sejak tahun 1974 lagi. Okey, isu di sini ialah bukan penggunaan merkuri tidak boleh, tetapi secara tidak berlebihan. Jadi pada tahun 2013 telah berlangsung satu convention yang diberi nama The Minamata Convention on Mercury. Ia adalah satu perjanjian antarabangsa yang telah ditandatangani oleh 128 negara. Okey, jadi perjanjian ini adalah untuk melindungi kesihatan manusia dan alam sekitar daripada pelepasan antropogenik dan pembebasan merkuri dan sebatian merkuri kepada alam sekitar. Okey, jadi berapa banyak yang merkuri kita boleh guna ni? Actually dia boleh guna dia, tapi macam kita sebut tadi dia tak boleh banyak. Okay. Jadi untuk produk kosmetik, Minamata Convention tadi telah menetapkan had tersebut pada 1 miligram per kilo berat badan. Jadi contoh kalau kita berat kita 50 kilogram,
Jadi 50 mg lah yang kita boleh guna untuk produk pencerah kulit. Okay. Kenapa saya sebut produk pencerah kulit? Mercury ini adalah bahan yang sangat biasa kita lihat pada sabun atau krim pencerah kulit. Dia juga terdapat dalam produk lain lah, contoh macam pembersih alat solat dan maskara. Okey, pada tahun 2016, satu tim ataupun satu pasukan penyelidik khas daripada New Straits Times, dia telah melakukan satu misi untuk dia nak tinjau produk kosmetik yang terdapat di pasaran kita di Malaysia, yang dijual di Malaysia ini. Dia meninjau. Jadi berdasarkan laporan mereka, hasilnya adalah menunjukkan di mana terdapat beberapa produk yang boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Analisis terhadap 2 krim kecantikan mendapati dos merkuri yang berbahaya dan dapat meningkatkan risiko kita terkena penyakit kronik dalam masa 5 tahun. Dan termasuk juga kerosakan otak hingga 22 kali ganda. Maksudnya di sini bukan tak boleh, boleh. Tapi disebabkan dos yang melampau-lampau tu sehingga boleh menyebabkan overdose dan boleh membahayakan kita sebanyak 22 kali ganda. Okey, jadi pentoksikan merkuri ini juga telah banyak didokumentasikan dalam literature ataupun dalam tulisan-tulisan saintifik. Okay. Sebilangan sebagian merkuri ini dia dapat diserap melalui kulit, melalui topical application ataupun secara sapuan di kulit wajah. Okay. Jadi pendedahan kepada kepekatan yang tinggi boleh menyebabkan reaksi alergik, rangsangan kulit ataupun neurotoksikosis. Okey, jadi kita berbalik kepada kenapa saya sebut tadi di dalam produk pencerah kulit. Sebab utama merkuri ini digunakan dalam produk pelembab, produk pencerah kulit ialah kerana merkuri dia boleh bertindak sebagai ejen pemutih dan dia juga mempunyai sifat sebagai bahan pengawet yang mana dia boleh membantu memanjangkan jangka hayat produk tersebut. Dan dia juga sangat murah dalam kosmetik. Tahap merkuri yang paling tinggi biasanya sering kita jumpa dalam produk yang menjanjikan untuk memudarkan bintik-bintik gelap dan garis-garis halus. Okey, jadi merkuri adalah bahan yang berkesan untuk mencerahkan kulit dengan hasil yang cepat, tetapi kesan buruknya melebihi manfaat. Okey, last sekali sebagai penambahan, dapat jenis merkuri yang bernama Thiomersal dari jenis family besar merkuri digunakan dalam jumlah yang sangat sedikit. Kita guna sebagai bahan pengawet di dalam beberapa jenis vaksin dan dalam sektor farmasi. Bisa merkuri tadi ataupun Thiomersal tadi dia boleh dipecahkan dalam badan dengan cepat dan dia tidak terkumpul seperti merkuri yang kita sebut di awal-awal tadi. Dia boleh dipecahkan dengan cepat dan tidak terkumpul dalam badan. Jadi WHO, World Health Organization, telah memantau bukti saintifik dan teliti bahawa penggunaan Thiomersal tadi sebagai pengawet vaksin selama lebih 10 tahun secara konsisten mencapai kesimpulan yang sama. Yakni tak ada bukti bahawa jumlah Thiomersal tadi yang digunakan dalam vaksin boleh menimbulkan risiko kesihatan. Jadi, yes boleh, tapi berdasarkan dos yang telah ditetapkan. Okey, terima kasih Encik Syakirin. Okey, menurut saya ini merupakan satu pencerahan yang sangat detail
Okey, merujuk kepada gambar yang dipaparkan di skrin sekarang. Okey, boleh Encik Syakirin terangkan sedikit, okey, berapa lamakah kesan daripada penggunaan merkuri itu akan berlaku terhadap badan seseorang? Mungkin akan mengambil masa dalam 2-3 tahun baru nampak kesan, ataupun mungkin kesan yang cepat. Okey. Jadi berapa lama merkuri ini akan memberi tindak balas terhadap kulit kita? Keracunan daripada bila kita terekspos kepada merkuri ini boleh memakan masa daripada berminggu-minggu hingga ke berbulan-bulan. Tapi kalau berlaku tumpahan kimia ataupun unsur merkuri inorganik mungkin memberi gejala yang lebih cepat. Dan cara untuk kita diagnose, cara untuk kita kesan ialah dengan melalui ujian darah dan ujian air kencing untuk melihat, untuk mengenal pasti berapa kita punya kandungan merkuri di dalam badan. Sebagai penambah juga, merkuri ini dia tidak selamanya berada di dalam badan. Kita perlukan sekitar 6 bulan hingga setahun untuk merkuri tersebut meninggalkan aliran darah setelah kita berhenti pendedahan terhadap merkuri tersebut. Dan sebilangan penyelidik juga berpendapat bahawa merkuri boleh merosakkan sistem saraf secara kekal terhadap anak. Okey, sedikit pertanyaan berkenaan dengan soalan tadi Encik Syakirin. Jadi apabila kita dah berhenti menggunakan produk yang mengandungi merkuri, adakah kesan daripada produk tersebut masih akan terjadi lagi dalam badan kita? Maksudnya setelah kita berhenti penggunaan, adakah kesan daripada merkuri itu masih lagi aktif dalam badan kita walaupun kita dah stop menggunakan produk yang mengandungi merkuri? yes, macam yang saya sebut tadi, diperlukan sekitar 6 bulan hingga setahun selepas kita stop pendedahan merkuri tadi. Kita dah stop hari ini dan akan diperlukan masa sekurang-kurangnya 6 bulan sehingga setahun untuk merkuri tersebut meninggalkan badan kita. Oh, jadi bermakna selepas tempoh tersebut barulah kita akan bebas daripada kesan merkuri lah. Okey, terima kasih Encik Syakirin. Okey, seterusnya kita beralih kepada Ustaz Abu Yazid. Okey, berdasarkan apa yang Encik Syakirin kupas sebentar tadi, ternyata merkuri memberi banyak kesan yang berbahaya kepada kita sebagai pengguna. Jadi apakah hukum menggunakan produk yang mengandungi merkuri ini ataupun produk timbal kilo ini yang nyata memberi kemudaratan kepada pengguna? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terima kasih pada soalan. Soalan apakah hukum mengguna produk kilo? Jadi bukan pendapat saya. Ada hadis Nabi SAW, la darara wa la dirara. Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirara. Yang bermaksud, tidak boleh kita memudaratkan diri sendiri dan juga kita memberi mudarat kepada orang lain. Maksudnya, bila kita menggunakan produk kilo, dan produk kilo itu memang dah pasti memberi kesan yang buruk kepada orang, kita menjualnya, makanya hukumnya haram. Bila hukumnya haram, hasil daripada jualan kita pun akan menjadi haram. Baik Ustaz, terima kasih. Okey, kita terus kepada soalan seterusnya. Okey, jika produk yang dipasarkan adalah haram, jadi apakah hasil daripada penjualan produk tersebut? Maknanya uang yang kita dapat daripada hasil penjualan tersebut, adakah ianya juga haram ataupun mungkin ada ulasan lain lah? Begitu juga. Ada hadis Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Perkara halal itu adalah jelas dan perkara haram itu adalah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun.
Dan di antara kedua-duanya itu adalah perkara yang syubhat. Maksudnya perkara yang halal ni adalah jelas dan haram itu adalah jelas. Hasil daripada penjualan produk haram ni adalah haram. Dan apabila haram, hasil produk itu haram, hasil daripadanya adalah syubhat. Dan syubhat itu panjang perbahasannya. Ada yang kata boleh digunakan, ada juga yang dikatakan tak boleh digunakan untuk kita, tapi boleh diberikan kepada Baitul Mal ataupun untuk buat masjid atau sebagainya. Untuk kegunaan awam lah, tidak untuk kita. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Okay, jadi kita berbalik kepada Encik Syakirin. Okey, Encik Syakirin, berapa lama Mercury akan memberi tindak balas terhadap kulit? Okay, soalan seterusnya kita berbalik kepada Encik Syakirin. Jadi Encik Syakirin, apakah kesan jika penggunaan Mercury ini digunakan secara berterusan mungkin sampai memakan tahun sehingga 10 tahun dan seterusnya? Apakah kesan yang paling berat yang akan kita nampak terhadap si pemakai? Mungkin ini akan mengganggu hingga ke bukan sahaja saraf, malah organ lain. Silakan Encik Syakirin. Jadi penggunaan semua jenis produk kosmetik yang mengandungi merkuri dalam jangka masa yang panjang, jadi boleh menyebabkan kerosakan pada mata, paru-paru, sistem pencernaan kita, sistem saraf, serta sistem imun, dan dia juga boleh menjadi bahan yang toksik bila dia telah lama berada di dalam badan. Baik, Encik Syakirin, terima kasih. Jadi ada yang menyatakan bahawa Mercury ni akan merosakkan bawah pinggang seperti yang Encik Syakirin dah bagi tahu, dah bagi jawapan untuk persoalan tadi. Boleh Encik Syakirin beritahu bagaimana proses kerosakan bawah pinggang itu terjadi? Jadi organ-organ kita, buah pinggang ataupun ginjal ni adalah organ yang menyimpan ataupun mengekalkan lebih banyak merkuri daripada organ lain. Dan program merkuri ni sebahagiannya dikeluarkan melalui air kencing. Sebilangan besar garam merkuri yang inorganik tadi yang telah ditelan, dia boleh menimbulkan acute tubular necrosis ataupun tiub pada ginjal kita yang menapis air, yang menapis segala apa yang kita perlu dan yang tidak perlu itu akan mati. Maka akan menyebabkan berlakunya oliguria dan anuria. Okay. Oliguria dan anuria ini bermaksud penurunan pengeluaran air kencing. Okey, jadi sekiranya tidak dirawat, kemungkinan pengeluaran air kencing yang sedikit tadi yang menurun tadi boleh menyebabkan komplikasi seperti hipertensi ataupun darah tinggi, dan seterusnya boleh membawa kepada kegagalan jantung. Dan juga apabila kepekatan merkuri dalam air kencing melebihi 100 mikrogram per liter, ianya juga boleh menyebabkan gejala neurologi dapat berkembang, dan pada tahap 800 mikrogram per liter atau lebih tinggi, maka benda ini boleh membawa kepada maut. Penerangannya cukup jelas dan agak menyeramkan sebenarnya. Okey, kita berbalik semula kepada Ustaz Abu Yazid. Okey, jadi Ustaz, soalan seterusnya. Okey, jika produk tersebut adalah produk rebrand ataupun produk penjenamaan, maksudnya produk
yang dijenamakan semula. Okey, jadi kiranya produk itu sebenarnya produk yang sama tetapi dibeli dan dijenamakan semula, tetapi pengasas menyatakan bahawa produk itu adalah produk dia sendiri, dia buat eksperimen, dia makmal dan sebagainya. Jadi ada unsur penipuan di situ. Okey, jadi adakah dengan menjual produk yang hasil daripada penipuan tu, hukum dia tu, maknanya adakah maksudnya macam mana saya nak explain? Menjual produk daripada unsur penipuan. Macam tu Ustaz. Silakan. Perkara yang jelas haram ni adalah haram hukumnya. Maknanya apa? Maknanya apabila seseorang itu rebrand ataupun membuat jenama sendiri. Asal, contoh kita kata produk asal produk ni daripada jenama A, tapi ada orang guna untuk produk B. Betul. Dia cakap ni asal daripada produk B, bukan daripada A. Adalah hukumnya adalah haram. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, man wasyana falaysa minna. Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Maksudnya di sini haram menjual barang yang diciplak. Macam diciplak sebab dia menggunakan barang orang lain, menggunakan nama dia. Betul. Tapi dia tidak minta izin. Lain ke isunya kalau dia minta izin, contoh barang si A, si B menjual. Tapi dia minta izin untuk rebrand, untuk guna nama B. Itu dia tidak ada masalah. Tapi berbalik kepada produk haram ataupun halal yang Encik Syafirin sebutkan tadi. Betul. Kalau ada mudarat, tak boleh lah. Bagaimana dalam Quran kata, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Maksudnya apabila benda yang kita jelas haram, kita guna juga. Maksudnya haram lah. Jadi apa guna kita menggunakan haram, membeli benda haram untuk menjual haram. Dan hasilnya adalah haram. Haram dan haram dan haram. Okey, baik. Okey, baik Ustaz. Jadi soalan seterusnya, okey, jika hasil daripada produk penjualan produk tersebut adalah haram, produk itu haram, penjualan juga haram, hasil pasaran juga haram. Jadi hasil daripada pasaran tersebut digunakan untuk bersedekah di seperti yang Ustaz bagi tahu sebentar tadi, Baitul Mal dan sebagainya. Jadi apakah status duit tersebut Ustaz? Jadi sebagaimana yang saya beritahu tadi, wang yang ada tersebut adalah haram. Maksudnya wang tidak patut syariat. Menurut Dr. Yusuf Qardawi, sesuatu yang haram ni, sesuatu yang kita miliki secara haram adalah haram untuk kita miliki. Tapi kalau kita menggunakan untuk masalah umum, tidak ada masalah. Contoh seperti kita ada duit haram, kita menjual produk haram. Contoh, kita membeli kepada contohnya Baitul Mal ataupun rumah orang miskin, fakir miskin, atau buat bangunan masjid. Dia menjadi harus. Sebab apa? Sebab dia kegunaan umum. Tidak menggunakan untuk kita, untuk kemaslahatan orang ramai. Maslahatan umum. Wallahu a'lam. Okey. Jadi jika penerima tersebut tahu yang wang tersebut adalah daripada hasil penjualan produk 5 kilo yang nyatanya adalah haram. Jadi jika penerima tersebut tahu yang wang status wang tersebut. Jadi tapi dia tetap juga menggunakannya tetapi untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, bukan untuk umum. Maksudnya bukan untuk beri makan kepada pelajar tahfiz ataupun anak-anak yatim. Jadi macam mana Ustaz? Sekiranya si penerima tersebut tahu status wang tersebut. Baik. Ya. Penerima tahu dan penerima satu masalah yang pertama penerima tahu. Betul. Satu lagi penerima bersekongkol dengan orang yang memberi. Contoh, kita kata si A ada duit haram, dia beri kepada si B. Si B tahu si A ni guna duit haram. Tapi si B ni tidak membantu si A untuk mendapat duit haram itu. Maknanya si A, si B ni harus untuk menggunakan duit haram. Walaupun dia tahu. Sebab itu adalah masalah umum. Berbeza kalau dia menolong. Contoh, si B menolong si A dalam contoh kita kata rompak bank. Si B menolong si A rompak bank. Si A memberikan duit itu kepada si B, maka haram. Sebab apa? Sebab dia menolong kepada rompakan tersebut. Sekiranya dia tahu dan dia tidak ada apa-apa pertolongan ataupun dia just tahu, maknanya hukumnya harus dia menggunakan. Tak ada masalah.
Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey, kita berbalik kepada Cik Syakirin. Okey, jadi Cik Syakirin, macam mana kita nak mengenal pasti sesuatu produk itu selamat? Sebab sekarang pada pemerhatian saya, disebabkan pada era sekarang ramai yang mengklaim bahawa dalam produk tersebut adalah satu diolah menggunakan sumber semula jadi, mengandungi bahan-bahan seperti niacinamide, hyaluronic acid yang baik kepada kulit. Jadi ada sesetengah pembeli mungkin confused sebab tak semestinya penjual dan pembeli itu berilmu. Kadang-kadang ramai pembeli yang diperdaya dengan janji-janji manis yang digunakan oleh penjual agar pembeli membeli produk tersebut. Jadi sedikit nasihat Encik Syakirin terhadap pembeli sebelum membeli sesuatu produk. Macam mana nak kenal pasti adakah produk itu selamat digunakan ataupun tidak? Jadi cara untuk kita kenal produk itu selamat atau tidak, sometimes it's possible but it's not always. Kadang-kadang kita boleh tekan tapi tidak selalu. Jadi ada dua tips. Dekat sini ada dua tips, saya akan kasihkan dua tips. Okay. Tips yang pertama adalah kita lihat senarai ramuan pada bahan tersebut. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia atau WHO, produk yang mengandungi merkuri, produk ini akan mengandungi merkuri jika kita lihat salah satu daripada bahan ini. Contoh, halogen, 2, sinar baris, 3, hydrogen oxidum robo, 4, quicksilver. Ataupun jika kita melihat perkataan mercury ataupun mercury pada senarai bahan, maka kita tahulah produk itu mengandungi mercury. Sebagai contoh, kita mungkin lihat dia tulis sebagai mercury amidochloride. Jadi ada perkataan mercury itu ataupun mercury oxide ataupun mercury salt, ataupun kita boleh lihat jadi pada packaging tu dia akan tulis satu warning yang dia akan cakap untuk kita simpan produk tersebut away from emas ataupun perak. Produk itu jauh-jauh daripada emas atau perak ataupun apa-apa barang kemas, sebab mercury boleh merosakkan barang-barang tersebut. Mercury boleh merosakkan barang seperti barang kemas, apatah lagi tubuh badan kita. Okey, tips yang kedua ialah kita jenguk ataupun kita tengok produk tersebut secara fizikal dia, color dia tu kalau apa. Jadi secara normalnya produk yang mengandungi banyak mercury, a lot of mercury ni kebiasaannya berwarna kelabu ataupun warna biru. Tapi penting juga untuk kita faham bahawa walaupun produk tersebut berwarna grey ataupun mercury, tidak semestinya dia mengandungi mercury. Jadi seperti yang saya cakap tadi, yes, it's possible but not always. Dan disebabkan banyak negara yang telah melarang penjualan produk yang mengandungi dalam negara-negara mereka. Jadi agak susah sebenarnya untuk kita jumpa clue-clue yang kita cakap tadi. Sebab of course lah orang yang membuat produk tersebut tidak akan meletakkan mercury sebagai salah satu bahan di dalam ramuan. Betul. Okey,
Okey, baik. Seterusnya boleh Cik Syakirin bagi tahu ataupun beri sedikit pencerahan tentang apakah ciri-ciri kulit yang sihat? Sebab mengikut trend sekarang, kulit yang over glowing itu sebenarnya sihat ataupun kulit yang over flawless itu adalah sihat. Sedangkan pada saya untuk ada benda-benda seperti jerawat, parut, apa tu dan pigmentation adalah perkara biasa. Jadi adakah betul teori yang menyatakan kulit yang sihat adalah kulit yang bebas daripada jerawat, bebas daripada masalah seperti pigmentation dan sebagainya? Silakan Cik Syakirin. Okey. Secara simple, ciri-ciri kulit yang sihat ialah kulit yang licin dalam kulit saya kan, kulit yang Betul. licin. Betul. Maksud licin tanpa surface yang pecah ataupun celik. Dan kulit juga haruslah dia hangat-hangat. Dia tidak panas. Dia tidak panas dan dia tidak merah. Dan juga kulit tersebut mestilah tidak kering atau meluas. Dan semestinya tidak terlalu lembab ataupun berkerut. Kayaknya pH tu stabil lah. pH tu berada di tengah. Betul, betul. Betul. Di tengah. Betul di tengah. Tak terlalu sejuk, tak terlalu panas. Sederhana. Okey, baik Encik Syakirin. Okey, soalan terakhir daripada saya. Bukan soalan, mungkin sedikit nasihat lah. Okey, daripada Encik Syakirin. Kepada pengguna yang masih tegar menggunakan produk tersebut. Sebenarnya sebagai remaja lah yang mungkin sebab bagi saya pada pandangan saya, minta maaf, golongan remaja adalah antara golongan yang paling banyak menggunakan kosmetik 5 kilo ini. Kerana kosmetik 5 kilo ini menjanjikan kulit akan glowing, flawless, licin dalam masa mungkin kurang seminggu ataupun kurang sebulan. Itu yang sering kita lihat di media sosial. Betul Encik Syakirin. Jadi mungkin sedikit nasihat daripada Encik Syakirin kepada pengguna yang mungkin masih belum sedar tentang bahayanya menggunakan produk yang mengandungi bahan-bahan terlarang seperti kosmetik 5 kilo ini. Silakan Encik Syakirin. Okey, jadi mula-mula kita kena faham kenapa di Malaysia ni banyak produk yang menawarkan pencerahan, mostly pencerahan lah bagi kulit cerah. Kenapa? Sebab Malaysia panas. Kulit mudah terbakar. Kulit cerah tidak bermaksud kulit tu tak sihat. Sihat. Okey. Itu hanya satu trend. Cuba kalau kita pergi ke negara Eropah. Kita tengok produk-produk yang diorang jual. Banyak diorang memasarkan ataupun mempromosikan produk pencerahan. Pencerahan, betul. Ataupun saya dua-duanya okey, sepanjang saya berada di sana, saya tahu. Saya rasa saya belum pernah sekali tengok produk yang pencuci muka gitu. Kebanyakan pencuci muka kalau di Malaysia, semua pun menunjukkan pencerahan. Kalau di sana, tak ada pun produk yang menjadikan guna ni kulit cerah dulu. Apa yang saya nak sebut itu hanya trend. Betul. Trend. Jadi trend yang tidak sehat. Bagaimana yang saya cakap tadi, kulit gelap tidak bermaksud kulit anda tidak sehat. Betul. Ironinya, sebenarnya kulit yang gelap itulah yang sehat. Kenapa saya cakap macam itu? Okey. Kita kena faham satu perkara. Kenapa guna mercury dari dalam produk tadi? Apa yang mercury ni buat dekat kulit? Kes kulit. Okay. Mercury tadi, dia akan menghalang pembentukan melanin.
melanin pada kulit. Jadi kulit kita ni ada melanin. Melanin itu apa? Melanin adalah sejenis pigment yang bertanggungjawab memberi warna pada rambut kita, pada kulit kita, pada mata kita. Okey, pada haiwan dan pada manusia. Okey, selain memberikan pigmentasi tadi, selain bertanggungjawab memberikan warna tadi, melanin ini juga dia bertanggungjawab untuk menyerap sinaran UV yang berbahaya dan melindungi diri kita daripada kerosakan sel. Daripada kerosakan sel, daripada pendedahan cahaya yang boleh menyebabkan kanser. Jadi, untuk menghasilkan warna kulit yang berkurang, produk-produk tersebut memerlukan merkuri untuk menghalang pembentukan melanin. Jadi melanin berkurang, maka ya seorang tu cerah lah. Tapi bila melanin berkurang, kita akan lebih terdekat kepada UV. Sebenarnya secara tidak langsung merkuri ini akan mengundang kanser sebenarnya. Betul Cik Syakirin? Secara tidak langsung ataupun secara langsung? Secara tidak langsung dan juga secara langsung. Ianya berdasarkan kekerapan ataupun kepekatan merkuri yang kita gunakan lah maksudnya. Ya, bila kita guna banyak, bila dah lebih yang disebut tadi satu gram per kilo tadi. Jadi bila dah lebih dah berbahaya, jadi kulit kita macam terlalu cepat jadi cerah, melanin kita terlalu cepat berkurangan, jadi itu benda yang tidak baik lah. Jadi nasihat saya ialah tak perlu ikut trend ini sebab trend ini tidak sihat. Ingat, putih tidak bermakna sehat. Gelap tidak bermakna. Sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya dimomokkan oleh cerah itu cantik sebenarnya. Kebanyakan rakyat Malaysia terutamanya dalam kalangan wanita, dalam golongan remaja, sebenarnya dia dimomokkan oleh cerah itu cantik sebenarnya. Tapi sebenarnya cantik adalah subjektif. Betul? Betul. Okey. Macam yang saya sebut tadi juga, ini semua ialah satu trend. Betul. Di Malaysia cerah itu bukan Malaysia lah. Di kebanyakan negara Asia ataupun negara-negara Afrika ataupun negara-negara yang mana penduduknya berkulit gelap. Jadi kita fitrah manusia ni kita tertarik kepada benda yang berlari-lari. Jadi kalau yang gelap tu dia nak jadi cerah. Kalau kita lihat di negara-negara Eropah ataupun Amerika, pada bangsa-bangsa Caucasian yang mereka ni jadi putih kan, memang putih. Kenapa dia orang putih tanning dia orang tak jadi gelap. Ini semua ialah satu trend yang mana kita ni hanya tertarik kepada benda yang lain-lain. Jadi dekat Malaysia, memokkan dengan putih itu cantik, tapi kalau kita pergi kepada negara lain, dia orang sengaja nak tanning dia nak bagi gelap. Betul, sengaja berjemur di tepi pantai untuk mendapatkan sunburn. Okay. Jadi mungkin kata-kata terakhir daripada Encik Syakirin. Kata-kata terakhir daripada saya ialah ya, kita boleh ikut trend. Kalau trend itu trend yang memberi manfaat. Tak bolehlah kita nak ikut trend yang mendaratkan diri kita dan bukannya trend sendiri. Itu sekarang di Malaysia tu. Terusnya kita berbalik kepada Ustaz Abu. Okey, Ustaz Abu, apakah hukum memberi kemudaratan kepada pengguna lain? Okey, maknanya saya adalah pengasas produk Timah Kilo. Saya dah guna produk Timah Kilo untuk kulit saya. Jadi ianya sebenarnya memberi kemudaratan kepada muka saya, tapi kulit saya akan nampak cantik, cerah
seperti yang Encik Syakirin cakap, mengikut trend lah. Jadi saya juga memberi kepada orang lain untuk menggunakan produk yang sama. Dalam erti kata lain, saya memberi kemudaratan lah kepada orang lain. Jadi apakah hukum sebenarnya itu? Silakan Ustaz. Bagaimana hadis Nabi yang disebut sebentar tadi, la darara wa la dirara. Tidak boleh kita memberi mudarat kepada diri sendiri dan memberi mudarat kepada orang lain. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Maksudnya apabila sesuatu itu haram, kita nak bagi kepada orang lain itu haram. Haram dan haram itu tidak berdosa. Haram tetap haram. Jawapannya ringkas. Haram tetap haram. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Wa bainahuma umurun mustabihat. Jadi Ustaz, mungkin sedikit kata-kata ataupun nasihat daripada Ustaz kepada penjual-penjual yang saya rasa bersemangat ni nak membantu orang lain untuk cerahkan kulit, untuk cantikkan kulit dan sebagainya. Mungkin mereka tak tahu apakah hukum daripada penghasilan wang melalui penjualan produk tersebut, ataupun mereka tak tahu yang memberi kemudaratan kepada orang lain adalah haram. Mungkin sedikit kata-kata ataupun nasihat daripada Ustaz kepada penjual di luar sana yang pada saya sebenarnya sekarang terlalu ramai penjualan kosmetik 5 kilo ini secara atas talian sebenarnya. Sebab sekarang online shopper and online shopping adalah trend yang sangat-sangat orang menggila sebenarnya. Jadi sedikit nasihat daripada Ustaz. Saya ringkas saja. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah Ta'ala. Kita dalam kita mencari rezeki, kita perlu tahu. Pertama, hukum kita menjual. Hukum kita menjual apa, ilmu dengan ilmu kita menjual. Jangan hanya kita nak duit, nak kemewahan, kita menjual barang yang haram. Betul. Jadi, nasihat saya simple, senang je. Takutlah kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita tak tahu sesuatu benda, tanyalah kepada orang yang tahu. Ustaz ramai, Dr. Guru ramai, Mufti ramai. Jangan bertanya kepada Instagram soal. Tanyalah kepada orang yang berautoriti. Sebagai contoh kita tanya tentang sebagai contoh kita bertanya tentang merkuri, kita tanyalah kepada ahli kesihatan, dan hukumnya kita tanya kepada ahli agama. Jadi sesuatu perkara itu kita bertanya kepada ahlinya. Apabila kita bertanya kepada ahlinya, insya-Allah suatu perkara itu akan tidak menjadi sesuatu yang haram lah. Sebagai contoh kita kata benda haram, dah jelas dah haram, kenapa kita nak jual lagi? Sebab kita tak ada ilmu dan kita hanya tahu nak duit saja, nak duit. Hanya duit je. Kita tak tahu hukum dan tak takut kepada neraka Allah Taala. Wallahu a'lam. Mungkin ada dalam kalangan penjual yang mungkin kurang pasti tentang hukum daripada sumber rezeki yang mereka dapat sebenarnya. Sebab itulah yang seperti bagaimana yang Ustaz terangkan tadi, bertanyalah kepada orang yang berilmu. Betul Ustaz? Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah kata, bertanyalah kamu kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Ruslan dalam atas juga, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Sebab sesiapa yang membuat sesuatu ibadah tanpa ilmu, ibadah dia tertolak dan tidak diterima. Maknanya dia membuat sesuatu, contoh dia membuat jual beli produk 5 kilo. Dia tidak tahu hukum. Maknanya hukum dia tak tahu. Haram tu dia kata tak haram. Tak haram, boleh guna. Bila dia tak haram, dia tidak kata haram, bahaya. Boleh menjatuhkan iman. Tapi apabila dia tak tahu, wajib dia bertanya kepada orang tahu. Fas'alu. Fi'il amal dalam Al-Quran bermakna wajib. Wajib kita bertanya kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tak tahu. Jadi sedikit ulasan daripada saya sebenarnya berdasarkan jawapan yang diberikan oleh Encik Syakirin dan juga Ustaz Abu. Sebenarnya secara generalnya lah bagi saya bukan penjual saja perlu berilmu, tetapi kita sebagai pembeli dan pengguna juga perlu berilmu. Jadi kalau terang-terang kita tahu benda itu adalah mengundang mudarat, kenapa kita nak beli, betul? Seperti yang diberitahu Encik Syakirin baru tadi.
baru saya tahu tadi. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Encik Syakirin dan juga Ustaz Abu kerana sudi meluangkan masa bersama saya malam ini dalam forum tentang manipulasi produk timah kilo daripada aspek kesihatan serta hasil dari pasaran tersebut. Saya berharap dengan adanya temu bual ringkas begini, pengguna dan juga penjual terutamanya akan lebih sedarlah tentang sumber rezeki yang mereka dapat, kesan mudarat yang mereka akan dapat disebabkan penggunaan produk timah kilo ini serta pasaran tersebut. Jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Encik Syakirin dan juga Ustaz Abu kerana sudi meluangkan masa bersama saya pada malam ini.